Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Apabila kita bercakap dengan polemik dan juga perbalahan politik, terutamanya menyentuh isu agama, ia adalah perkara sensitif yang dilihat antara perkara yang perlu ditangani. Ia bertepatan dengan apa yang dititahkan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengingatkan seluruh rakyat negara ini agar tidak menjadikan isu agama sebagai polemik dan juga perbalahan politik. Dan yang di-Pertuan Agong bertitah, semua pihak perlu menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang dinyatakan dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Untuk kita serakkan lebih besar dalam perbincangan ini, terutamanya untuk kita meneliti dasar-dasar penting dalam kita memastikan bahawa perkara ini dapat ditangani dan diambil maklum khusus oleh keseluruhan rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli politik. Bersama-sama saya Dr. Ahmad Zahrudin Sani, penganalisis politik menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ya. Ihsan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih doktor. Tetapi sebagai permulaan doktor, untuk kita melihat kepada landscape secara keseluruhan, mengapa isu agama dilihat sering menjadi sumber polemik dan juga perbalahan politik dalam kalangan rakyat Malaysia, tak kiralah sesiapa sahaja yang mungkin membincangkan atau memperkatakan isu ini. Terima kasih Ihsan. Saya ingin bermula dengan merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi baginda. Kalau diikut kepada titah yang telah diberikan tadi, sebenarnya Ihsan, titah tadi terpecah kepada 3. Yang pertama adalah tentang ekonomi, yang kedua tentang perpaduan, dan yang ketiga adalah tentang agama. Kalau menjawab persoalan yang diutarakan oleh saudara Ihsan kepada saya menjawab mudah. Ketika politik toksik meracuni negara, raja menjadi penawar kepada kemusnahan yang diciptakan. Maksudnya di sini adalah cukup mudah. Ketika kita bermain dengan isu-isu agama, isu-isu sensitiviti, isu-isu perpecahan, ini yang dianggap sebagai politik toksik. Apabila politik toksik ini berlaku, kita memerlukan kepada penawarnya. Siapa yang boleh menjadi penawar ketika negara berada dalam gundah gelana ketika ini? Pastinya kita memerlukan kepada orang nombor satu dalam negara yang boleh memimpin, menyatukan kembali politik ini dan menjadikan negara kita berada di dalam landasan yang betul. Kerana kita nakkan kemajuan, kita nakkan kepada ekonomi. Kemelut politik, kemelut perpecahan, kemelut propaganda agama ini perlu diketepikan dan kita tidak boleh menjadikan sebagai sentrik dalam kehidupan kita. Maka yang di-Pertuan Agong, titah baginda cukup tepat ketika ini. Jangan lagi bermain dengan politik toksik ini. Politik sebenarnya sepatutnya menyatukan kita, bukan membeza-bezakan antara kita sama lain. Ingat, kita semua ini adalah rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Pastinya warga negara Malaysia ini mempunyai kepelbagaian. Mempunyai kepelbagaian anutan. Kita mempunyai kepelbagaian agama, bangsa, bahasa sekalipun. Tetapi apa yang boleh menyatukan kita? Apabila kita mengenepikan perkara-perkara picisan dan utamakan perkara yang boleh kita jadikan sandaran utama untuk kita untuk membina kembali negara. Maka apabila yang di-Pertuan Agong menitahkan, kita janganlah bermain dengan perkara-perkara sentimen agama. Kerana ia adalah satu perkara yang cukup sensitif bagi siapa saja. Kerana negara ini, kita sudah bersetuju bahawasanya agama Islam adalah tunjang kepada pembentukan negara ini. Tetapi kita tidak pernah menafikan tentang agama-agama lain. Maka yang pertama, dalam titah tadi pernah disebut, baginda juga menitahkan bahawasanya jangan kita campur adukkan hal-hal yang bukan dalam kemahiran kita, iaitu dalam agama lain. Maknanya jangan kita sentuh tentang agama lain kalau kita bukan berada dalam agama tersebut. Itu juga penting, betul. Kenapa kita harus, orang kata, kacirkan suasana yang sesuatu yang kita tidak tahu. Biarkan ahli dalam perkara tersebut menyelesaikan. Itu yang jelas.
Maka yang kedua, menyebut tentang kalimah Allah juga. Kalimah Allah jika tidak diperincikan, diperhalusi dan disertakan dengan solusi, maka ia mungkin akan mencambah dan menjadi sebagai keracunan dalam masyarakat yang boleh menghancurkan negara kita yang mana kita sudah berada di landasan yang betul. Kita baginda di permulaan ucapan tadi mengatakan bahawa ekonomi sudah meningkat. Maksudnya landasan telah ada. Jangan kita hancurkan landasan ini kerana politik toksik. Ya, doktor bercakap berkaitan dengan politik toksik dan juga doktor ada menyebut berkaitan dengan gundah gulana. Gundah gulana yang mungkin bukan sepurnama lamanya kita dah berdepan dengan situasi ini mungkin bertahun-tahun ataupun berpuluh tahun. Setiap kali perlu diingatkan, setiap kali perlu diperhatikan dan sebagainya. Kenapa isu ini sentiasa dan juga acap kali kita menyebut sampai yang dalam titah yang di-Pertuan Agong juga menyatakan perkara-perkara ini. Adakah kita belum berada dalam konteks kemajemukan yang efektif ataupun yang baik selama ini, Doktor? Saya merasakan kita ini adalah seperti bom jangka. Kehidupan kita adalah nampaknya seolah-olah bersatu, tetapi bom jangka mungkin akan meletup bila-bila masa. Kerana bagi saya, tidak ada makna kekayaan, tidak ada makna kemajuan, tidak ada makna kemakmuran jika rakyat berpecah belah dan bergaduh sama sendiri. Apa yang menyebabkan rakyat bergaduh sama sendiri ini? Apabila kita melontarkan toksik, saya ulang balik perkataan dia, melontarkan toksik ini dalam pemikiran masyarakat kita. Selama ini saya merasakan kita hidup dalam keadaan aman, tenteram. Tidak pernah timbul masalah ahli mutu acong duduk bersekali, duduk minum kopi di satu meja yang sama. Dan ada ketikanya kita boleh menghirup daripada cawan mereka-mereka ini. Kerana kita tidak pernah merasakan bahawasanya itu adalah toksik dan kita merasakan itu adalah elemen perpaduan yang kekal utuh yang sepatutnya kita bawa. Tetapi akhir-akhir ini maka timbullah permasalahan polemik yang baru. Apabila mengatakan ahli-ahli politik mula melontarkan idea-idea ideologi yang toksik ini, yang saya mengatakan bahawasanya tidak, negara ini hanya punya satu bangsa, negara ini perlu ditadbir oleh satu bangsa. Jadi persoalan yang timbul sekarang ini, adakah kita nak menafikan kewujudan bangsa-bangsa lain? Maka tidak boleh, kerana mereka semua adalah warga negara Malaysia. Titah yang di-Pertuan Agong cukup mudah untuk menjadikan kita berada dalam satu suasana yang harmoni. Pastikan kita tidak membicarakan atau meletakkan hidung kita di dalam tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Don't put your nose into the place that you're not supposed to be. Maksudnya di sini, kalau kita bicara tentang agama, biar ahli agama yang berbicara. Kalau kita menceritakan tentang kemajuan negara, biar ahli-ahli ekonomi yang membicarakan. Kerana Al-Quran telah jelas mengatakan bahawasanya biarkan ahli-ahli yang berbicara. Kalau kita ini bukan ahli dan kita ingin mewujudkan sentimen-sentimen menyemarakkan kebencian ataupun menyemarakkan tentang supaya negara ini gundah gelana, apa hasilnya? Apa yang ingin kita capai? Kalau kita ingin memecah belahkan kaum, apa matlamat kita? Adakah kita ingin hidup dalam suasana seperti mana berlaku pada 13 Mei hari itu? Itu persoalannya. Tetapi kalau kita ingin meletakkan negara ini berada dalam kedudukan yang paling utama yang pernah kita terjadi satu ketika dahulu, the lion, the tiger of Asia, adakah kita harus bermain dengan politik toksik ini? Ketepikanlah. Kita cari penawar. Kalau kita sudah berada dalam termakan racun toksik ini, kita detox kembali. Doktor menyebut berkaitan dengan seolah-olah bersatu. Ia membawa manifestasi yang cukup besar apabila ia tidak ada jangkaan sama ada ia benar-benar bersatu ataupun bom jangka seperti yang doktor nyatakan. Apabila kita bercakap berkaitan dengan keharmonian dan ia perlu wujud dengan atas dasar apa yang dilaksanakan ataupun ada yang dilakukan oleh setengah pihak dan sebagainya. Kita merujuk kepada ahli politik, betapa besarnya suara mereka apabila setiap kali lontaran ataupun apa sahaja statement yang diberikan ahli-ahli politik ini menjadi isu-isu besar dalam kalangan masyarakat dan juga pemerhatian media khususnya. Apa
antara perkara yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli dan juga pemain politik ini untuk memastikan kebersamaan itu wujud tanpa ada unsur polemik yang toksik seperti yang doktor nyatakan. Saya teringat akan titah baginda ketika pembentukan kerajaan, ketika istilah kerajaan perpaduan itu diciptakan. Saya rasa saya bersama dengan Ehsan ketika itu. Dan Ehsan berkali-kali mengulangi perkataan ini. Yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah. Saya rasa ayat ini akan menjadi satu orang kata dalam lipatan sejarah negara kita yang kita akan ingat selama-lamanya. Itulah titah yang patut kita junjung terutamanya kepada ahli-ahli politik. Kita nakkan negara kita berada dalam landasan yang betul, maka kita perlu ketepikan toksik-toksik yang ingin kita sebarkan ini. Kita nakkan mencari objektif utama pembentukan kerajaan, kita nak mencari objektif utama ketika ahli-ahli politik ini menyertai politik. Apa niat utamanya? Yang menjadi persoalan sekarang ni, ramai di antara kita yang menjadi ahli politik adalah kerana mengejar kemewahan. Ramai di antara kita yang menyertai politik kerana mengejar kepada kekuasaan. Berapa ramai di antara ahli politik yang menyertai politik dengan niat tulus dalam hati ingin membawa negara Malaysia menjadi sebuah negara berdaulat yang disanjung, dihargai oleh setiap masyarakat tempatan maupun di luar negara. Ada atau tidak? Kalau kita ada perasaan tersebut, maknanya anda merupakan seorang ahli politik yang cukup rare di Malaysia. Kita nakkan mereka ini kerana mereka ini tahu bahawasanya untuk maju ke hadapan, elemen yang pertama seperti mana titah yang di-Pertuan Agong tadi, elemen utama ialah perpaduan. Tidak ada perpaduan, tak ke mana-mana kita. Kalaulah seperti mana berada dalam Astro Awani tidak wujud perpaduan, tidak mungkin Astro Awani menjadi nombor 1 di Malaysia. Pasti. Kerana kita nakkan mereka yang berada di Astro Awani juga bersatu hati kerana tahu tentang matlamat dan objektifnya. Begitu juga rakyat Malaysia. Kalau ahli politik tahu tentang matlamat, tahu tentang objektif dan menyampaikan pada rakyat bahawasanya kita nak keluar daripada kepompong kemiskinan, kita nak jadi sebuah negara yang bersandarkan kepada ekonomi yang utuh dan kuat. Kita tahu matlamat itu, tapi bagaimana? Pastinya yang pertama, kekalkan perpaduan. Kita terima menerima antara satu sama lain seperti mana saya boleh menerima Ehsan ketika ini. Kita harus terima menerima antara bangsa-bangsa lain kerana kita tahu kita duduk sebumbung ketika ini. Kita harus tahu terima menerima antara satu sama lain kerana kita tahu kita duduk sebumbung dan kita mempunyai matlamat yang sama untuk memastikan rumah yang kita duduk ketika ini utuh, jitu, kekal selama-lamanya. Kalau kita berporak-peranda antara satu sama lain, ketika berada dalam rumah ini, maka musnahlah rumah. Kerana itu peranan ahli-ahli politik di mana yang dititahkan ketika ini cukup penting. Kita nak semarakkan perasaan cinta mencintai antara satu sama lain. Bukannya kita menciptakan bibit-bibit sengketa yang memusnahkan. Kerana bibit-bibit sengketa ini akan mewujudkan ketidakharmonian. Pastinya perpaduan tidak mungkin boleh tercapai. Ke mana kita kalau perpaduan tiada di negara ini? Bibit-bibit sengketa kita melihat kepada pecahnya dalam bentuk perpaduan dan sebagainya. Bila kita bercakap berkaitan dengan penerimaan antara saya mungkin dengan orang lain, penghormati antara satu sama lain, barulah wujudnya satu kesefahaman yang baik. Tetapi yang menjadi persoalan besar adalah wujudnya provokasi yang mencetuskan bibit-bibit kemarahan, bibit-bibit perpecahan dalam perpaduan. Bila kita bercakap berkaitan dengan provokasi ini, doktor, yang melibatkan agama, isu-isu sensitif, ia bukan sahaja di Malaysia, malah ini adalah isu global yang melibatkan dunia dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menghentikan sikap provokasi ini, terutamanya dalam keadaan sekarang yang bukan lagi seperti dulu. Setiap kali provokasi di media sosial dan sebagainya, ia akan tersebar ke seluruh dunia khususnya. Apa tindakan yang perlu kita buat untuk kita hentikan hal-hal seperti ini?
Kenapa kita menjerit antara satu sama lain? Kerana hati kita jauh antara satu sama lain dan kita merasakan hati saudara Ehsan dengan saya tidak mendengar apa keluhan hati saya. Itu yang menyebabkan kita menciptakan sengketa ini kerana hati-hati kita tidak lagi rapat antara satu sama lain. Yang pasti, yang paling utama ialah advokasi dalam menyediakan rakyat memahami apakah hala tuju negara. Kalau kita faham dan boleh menyalurkan kepada rakyat apa kehendak negara, pastinya rakyat cuba memahami dan membawa hala tuju yang bersama-sama dengan kerajaan. Ketika ini mungkin ramai orang confused, keliru apa yang kita nak bawa, apa yang nak diciptakan dan bagaimana kehidupan dalam masyarakat majmuk. Kita jarang lagi berbicara tentang kemajmukan kita ini. Saya rasa mungkin ketika zaman sekolah kita dengar perkataan majmuk. Tetapi sekarang ini berapa ramai daripada ahli politik boleh menerima dan mengatakan, hey, kita rakyat Malaysia hidup dalam keadaan majmuk. Terima, menerima antara satu sama lain dan belajar untuk hidup bersama. Tak ramai. Ini yang akan menciptakan kemusnahan dan apabila rakyat juga termakan apabila tidak mempunyai pengetahuan tentang hala tuju negara yang dinamakan negara Malaysia. Mahu tidak mahu, ada dalam kalangan masyarakat Malaysia dan juga dunia bersifat ekstremis dalam apa-apa sahaja perkara, termasuk dalam hal-hal agama. Tetapi dalam isu ini, dua perkara penting saya nak tanyakan kepada doktor. Ia adalah yang pertama, peranan kami, contohnya peranan Isra Awani, peranan media-media lain di Malaysia dan juga seluruh dunia. Dan yang kedua adalah bagaimana peranan pemimpin agama itu untuk mendamaikan suasana dalam memastikan bahawa setiap hujah, advokasi seperti yang doktor nyatakan tadi sampai dan juga menepati apa yang kita mahukan, kesepaduan, kedamaian dan juga perpaduan. Saya gunakan istilah kepada medium berpengaruh. Tidak kiralah siapa saja. Awani adalah medium berpengaruh. Kalau medium berpengaruh ini boleh mencipta perdamaian, mewujudkan kasih sayang, teruskan. Dan saya bersetuju ketika ini apa yang cuba dilaksanakan oleh Isra Awani ialah menyampaikan ilmu pengetahuan supaya kita tahu dan mendidik rakyat apa yang sepatutnya mereka laksanakan. Itu jelas, tuntas. Tahniah Isra Awani. Kepada mereka-mereka yang berpengaruh di luar itu, tidak kiralah sama ada ia mufti, ahli agama dan sebagainya. Kerana setiap tutur kata anda itu akan membawa kepada perubahan. Anda menciptakan polemiklah akan hasilnya. Anda mencetuskan kedamaian, menghulurkan tangan perpaduanlah yang akan tercetus. Maka anda sebagai seorang pemimpin, tidak kiralah di tahap mana kepimpinan anda, jika anda orang yang berpengaruh, pastikan bawalah negara ini ke landasan yang betul. Kita tidak nak meninggalkan negara ini kepada konflik perkauman, konflik agama. Kita pernah lihat berapa buah negara, Bosnia, Herzegovina, Palestin, Israel tetap berlaku sehingga hari ini. Di India juga berlaku polemik ini. Adakah kita nak ianya merebak ke negara kita? Doktor, kalau analogi dalam sebuah keluarga, kalau kita bercakap berkaitan dengan adik-beradik dan sebagainya, pasti kita menyebut bahawa air dicincang tidak akan putus. Bagaimanapun, walaupun ada pertalian darah dan sebagainya, pergaduhan itu tetap berlaku. Dan akhirnya, kalau ada kesefahaman, minta maaf dan sebagainya, apa yang terputus itu dapat disambungkan kembali. Tetapi dalam konteks keluarga ini, untuk membina satu keluarga yang lebih besar, iaitu Malaysia itu khususnya, bagaimana ia boleh diterapkan? Kita tak ada pertalian dan kita mungkin berbeza agama, budaya dan sebagainya. Sikap toleransi yang bagaimana yang perlu ada dalam setiap diri insan dan juga masyarakat Malaysia ini, Doktor? Yang pertama, tindakan menyapu sampah ke dalam di bawah permaidani, bukan penyelesaian kepada konflik. Don't sweep under the carpet. Tak akan selesai. Tetapi istilah utama ialah kemaafan. Kemaafan adalah kalimat terindah. Kalau kita lihat
3 bulan yang lalu Ihsan, ketika kita bersama di sana di studio, bagaimana apabila DAP memohon maaf kepada kerajaan Sarawak, bagaimana merubah segalanya, bagaimana merubah landscape politik negara kita, kerana kemaafan adalah perkataan yang terindah. Tidak ada manusia yang di dunia ini tidak pernah tergigit lidah mereka. Pastinya kita akan tergigit, tutur bicara kita pastinya tersalah, terguris, terkata. Tetapi kalimat kemaafan akan membawa kepada penyatuan kita kembali. Mhm. Dan juga doktor, untuk kita melihat ke depan, kita berkembang dengan satu teknologi yang begitu cepat dan sebagainya. Atas dasar ini, banyak perkara yang perlu kita peka dan juga kita ketahui bahawa sesuatu perkara yang masuk ataupun yang kita terima bukanlah sesuatu kepercayaan yang boleh kita terima bulat-bulat. Kalau kita baca komen, contohnya doktor, satu posting di FB, di Twitter dan sebagainya, negativiti sangat-sangat besar dalam kalangan masyarakat. Apabila tak suka tu, hentamannya sangat sampai orang kata boleh down lah yang dihentam dan sebagainya. Ini antara sifat yang perlu kita lihat dan juga kita perhalusi. Behavior masyarakat dan juga intelek apabila kita berdepan dengan sesuatu isu. Bagaimana perkara ini dari sudut politiknya kah, dari sudut apa sahaja isu dan sebagainya dapat kita harmonikan sedikit, doktor? Betul, dalam kehidupan kita, kita perlukan kepada peraturan. Dan kalau tidak ada peraturan, kita langgar semua pun susah juga. Lampu isyarat diwujudkan juga untuk mengawal suasana supaya tidak ada masalah di simpang tersebut. Jadi kehidupan kita harus dicipta peraturan. Perubahan zaman, perubahan masa menyebabkan berlaku benda-benda baru. Peraturan-peraturan baru perlu diciptakan dan perlu diberi kefahaman kenapa peraturan-peraturan ini diciptakan. Tidak ada sebab kenapa peraturan itu diciptakan untuk menyebabkan kemusnahan. Peraturan dicipta kerana untuk menjaga keharmonian. Bila disebut tentang media sosial juga, kita perlu ada peraturan-peraturan tertentu yang baru, yang sesuai dengan keadaan semasa. Kalau dahulu, kita pernah sebut 3R sebagai elemen utama yang jangan kita bicarakan. 3R itu adalah tentang royalty, raja-raja tersebut. Tentang race, tentang bangsa kita, jangan kita sensitivitikan bangsa kita. Tentang agama, jangan kita memperondak-perandakan agama dalam negara kita. 3 perkara elemen asas yang supaya kita dijadikan tunjang untuk kita tidak bicara untuk menjaga keharmonian. Mungkin selepas ini kita wujudkan peraturan-peraturan baru yang lebih mencengkam, yang lebih memastikan bahawasanya kehidupan kita ini teratur. Mungkin saudara Ehsan bermula daripada Esra Awani ini mencetuskan sesuatu yang baru. Apakah perkara-perkara yang perlu kita gariskan menjadi panduan untuk kita supaya kehidupan keharmonian rakyat kita terjamin, kerana kehidupan kita ini berbeza daripada negara-negara yang lain. Ada benda yang mungkin cukup sensitif untuk kita bicara. Kita gariskan dan mengatakan untuk media sosial, inilah garis panduan yang patut kita ikuti supaya kita menjaga kehidupan, keharmonian masyarakat. Saya ulang, masyarakat majmuk yang hidup di Malaysia ini. Apabila wujudnya kerajaan perpaduan selepas PRU yang ke-15, kita dapat menyaksikan bahawa kelompok dan juga parti-parti berbagai bangsa, agama berada dalam satu tampuk pemerintahan kerajaan perpaduan. Adakah doktor melihat kepada ini adalah rencah ataupun ini adalah resepi dalam kita mengukuhkan lagi nilai kesaksamaan kita, terutamanya di peringkat pentadbiran kerajaan, doktor? Saya melihat istilah kerajaan perpaduan merupakan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Kita tidak boleh samakan perpaduan kita dengan perpaduan di luar negara. Kalau kita ingat ahli-ahli politik bermain dengan istilah kerajaan perpaduan ini adalah tidak seperti mana semantiknya. Tetapi apa yang paling penting, acuan kita adalah acuan kita. Kenapa kita perlu ikut acuan orang lain? Perpaduan yang kita ciptakan di bawah titah yang di-Pertuan Agong itu adalah bagi saya merupakan titik tolak utama dalam lipatan sejarah politik. Di mana yang di-Pertuan Agong ingin melihat tentang
kesepaduan dalam politik tersebut. Kerana takkanlah selama-lamanya kita nak hidup dalam polemik tanpa kepastian ini. Ke mana hala tuju kita adakah seperti analogi yang cukup mudah, kita naik sebuah kereta dan dipandu oleh saudara Ehsan. Di pertengahan jalan, saudara Ehsan merasakan sakit perut dan ingin keluar daripada kenderaan tersebut dan dipandu oleh orang lain. Adakah orang lain itu mempunyai matlamat yang sama pemanduannya dengan saudara Ehsan? Pastinya sudah berbeza perjalanan kereta tersebut. Dan akhirnya mungkin tukar lagi pemandu di tengah jalan. Dan sepatutnya perjalanan kita yang hanya mengambil masa 1 jam disebabkan berlakunya pertukaran pemandu tersebut kan meleret sehari, 2 hari dan kita ketinggalan daripada orang lain. Jadi titah yang di Pertuan Agong itu cukup penting. Kita nakkan pada perpaduan, maksudnya kesepakatan. Kita tahu hala tuju kita tahu apa yang kita nak capai, maka sama-sama kita capai. Bukan maksudnya di sini kita mengenepikan kepentingan politik pengundian, tidak. Kita setuju terhadap perkara itu. Tetapi apabila sudah selesai perkara undi ini, kita nakkan kepada kesepaduan. Perpaduan yang menjadi dicanangkan oleh titah yang di Pertuan Agong adalah kerana yang di Pertuan Agong menggunakan kuasa eksekutif yang sedia ada kerana tak nak lagi negara kita ni hancur. Berapa ramai lagi antara kita yang nak hidup dalam suasana ketidakpastian ini. Berapa ramai daripada kita lagi yang sanggup hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak ada tanda arasnya. Jadi yang di Pertuan Agong, saya sanjung. Mungkin ini adalah kepentingan utama dalam lipatan sejarah sebagai yang di Pertuan Agong. Selama ini tidak pernah orang melihat bahawa seni raja berpelbagai itu mempunyai fungsi atau peranan yang cukup besar. Dan hari ini saya sanjung dan saya hormati yang di Pertuan Agong kerana peranan beliau, titah beliau menyebabkan kita kini berada di landasan yang betul. Betul. Dan peranan itu seharusnya dilihat dan juga dipegang oleh rakyat dan juga masyarakat juga untuk memastikan bahawa kesepaduan itu wujud. Kita jangan membina seolah-olah kita bersatu. Saya memetik apa yang doktor nyatakan. Tetapi kita kena bina yang kita ada kefahaman dan juga kesepaduan untuk membina negara bangsa yang lebih baik di masa akan datang. Kerana apabila kita bercakap berkaitan dengan perpaduan dalam kepelbagaian adalah aset penting, aset utama dalam negara kita, Malaysia. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, penganalisis politik. Kita bercakap panjang dan tegas berhubung perkara ini bukan apa untuk kita pastikan bahawa kita mengingati, kita faham dan memahami untuk kita pastikan Malaysia yang kita sayangi ini adalah sebuah Malaysia yang kita hidup aman, damai dan selamanya. Baik, terima kasih Doktor, terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Ihsan Nahaya. Ini Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.